Ramai yang bertanya, apakah dia peralatan asas yang diperlukan untuk membuat satu video YouTube? Bagaimana pula cara untuk kita menggunakan peralatan asas tersebut untuk kita menjadikan video tersebut nampak profesional? Kalau peralatan ada tapi kita tak tahu nak gunakan, kita kena cari jalan macam mana cara untuk menggunakan peralatan tersebut untuk menghasilkan sebuah video. Pada kali ini, saya akan berkongsi dengan anda tentang 5 peralatan asas untuk menghasilkan sebuah video YouTube yang nampak profesional, kemas, jelas dan bereh boh. Jika anda berhajat untuk menjadi seorang YouTuber dan mencari bagaimana cara untuk menggunakan peralatan-peralatan asas untuk menghasilkan video-video YouTube, video ini adalah untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan hai, saya Zul. Saya akan membantu anda untuk membina potensi diri yang hebat dan berubah 1% setiap hari. Jika ini adalah kali pertama kita bertemu, sila tekan butang subscribe yang berada di bawah bersama dengan butang loceng ting ting untuk mendapatkan video-video terkini daripada saya bagi membantu anda membina potensi diri yang hebat. Jika video ini memberi manfaat kepada anda dan juga mungkin memberi manfaat kepada orang yang berada di luar sana, sila tekan butang like dan juga butang share untuk mereka mendapat manfaat yang sama seperti mana yang anda dapat sekarang. Segala apa yang dibincangkan dalam video ini, linknya berada di dalam ruang description yang berada di bawah. Mungkin anda hendak melihat peralatan-peralatan asas tersebut dengan lebih detail. Mungkin juga anda hendak mencari peralatan tersebut. Saya sudah bantu anda untuk mencari barang-barang yang bersesuaian mengikut harga yang berpatutan dan juga seller yang dipercayai. Jadi, jom kita teruskan. Proses untuk membuat video YouTube sebenarnya sama seperti mana video-video yang lain. Asas kepada fotografi dan juga videografi amat membantu. Terdapat 3 elemen penting untuk menghasilkan sebuah video. Yang pertama sekali adalah audio, kedua, visual dan yang ketiga, editing. Audio adalah rakaman suara. Pastikan tiada lagi bunyi-bunyi lain yang masuk di dalam rakaman audio kita. Visual adalah rakaman video kita. Pastikan ia jelas supaya muka kita nampak jelas di dalam rakaman video. Editing adalah gabungan di antara audio dan juga visual yang perlu disunting kerana ada beberapa perkara yang kita perlu buang dan juga kita perlu trim untuk memastikan video kita kemas dan profesional. Untuk menghasilkan sebuah video yang lengkap, daripada proses recording sehinggalah kepada proses uploading ke dalam YouTube, kita perlukan beberapa peralatan asas. Peralatan-peralatan asas tersebut kita perlu sediakan mengikut bajet-bajet kita yang tersendiri. Jangan ikut orang kerana orang mungkin ada bajetnya tersendiri. Tapi yang lebih penting daripada peralatan asas tersebut adalah satu perkara yang paling penting, iaitu tindakan ataupun action. Itu lebih penting. Kalau peralatan asas kita dah tersedia tetapi kita tidak membuat tindakan, ia tidak akan berlaku secara semula jadi. Takkanlah video itu tiba-tiba je muncul dekat depan mata kita untuk kita laksanakan. Takkan berlaku tanpa tindakan. Ramai yang mengatakan bahawa dia nak buat satu video YouTube tapi tak ada tindakan. Dia tak nak mencari peralatan yang asas, dia tidak mahu membuat kajian, research, dia tidak mahu bertanya dengan orang. Jadi tak mungkin video tersebut akan muncul secara semula jadi. Bagi diri saya sendiri, apa yang paling penting adalah tindakan, iaitu langkah pertama. Untuk menghasilkan satu video YouTube, kita tidak dapat untuk menunggu sehingga sempurna ataupun perfect. Kita juga harus bersedia untuk menghadapi risiko-risiko dan juga cabaran-cabaran untuk menghasilkan sesebuah video. Tidak mungkin kita menghasilkan satu video itu perfect pada kali pertama untuk kita lakukan. Jadi teruskan menghadapi cabaran tersebut. Laksanakan dan buat aja. Jangan tunggu nanti melepas. Oleh kerana itu, jangan nato. No action, talk only. Jadi kita laksanakan, kita buat sahaja video yang pertama daripada kita untuk kita kongsikan dengan orang lain. Kini saya akan kongsikan dengan anda tentang 5 peralatan asas untuk membuat sesebuah video YouTube. Apa yang saya kongsikan adalah berdasarkan kepada pengalaman saya sebagai seorang fotografer dan juga berdasarkan kepada kajian dan juga research yang saya lakukan di YouTube dan juga bertanya kepada beberapa orang untuk menghasilkan satu video yang kemas.
Mungkin ada orang lain, caranya lain. Pengalamannya berbeza daripada saya. Jadi apa yang saya tunjukkan ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Namun, saya juga hormati pandangan orang lain jika mereka tidak bersetuju dengan apa yang saya sampaikan pada kali ini. Seperti mana yang saya katakan bahawa setiap peralatan yang saya kongsikan pada kali ini berada di dalam ruang description yang berada di bawah. Jadi, apa kita tunggu lagi? Kita teruskan dengan peralatan asas yang pertama yang dinamakan sebagai kamera ataupun kamera. Soalan yang selalu orang tanyakan kepada saya tentang apa dia kamera yang bersesuaian untuk kita buat satu video YouTube. Adakah brand itu memainkan peranan yang penting? Sama ada Nikon, Canon, Fuji, Sony atau apa sahaja brand-brand yang diperlukan. Cuba fikir, apa rasanya jawapan saya? Jawapan saya adalah kamera yang paling baik, kamera yang terbaik yang kita boleh beli adalah kamera yang kita ada sekarang. Apa dia kamera yang kita ada sekarang? Jika kita ada sebuah smartphone yang mempunyai kamera, itulah dia kamera kita yang terbaik. Sebenarnya kamera tersebut tidak semestinya DSLR, mirrorless, compact camera atau apa sahaja kamera, asalkan kamera tersebut dapat merakam video. Malah seperti yang saya katakan, smartphone yang kita ada juga pun boleh menjadi sebuah kamera yang hebat jika kita mampu membuat satu tindakan yang hebat. Recommendation daripada saya, pastikan kamera tersebut dapat merakam video dengan Full HD ataupun Full High Definition. Dengan kemampuan kamera yang dapat merakam video dengan Full High Definition ataupun Full HD, ia akan memberikan satu kualiti yang terbaik. Anda boleh merakam dengan 4K. 4K memerlukan laptop ataupun desktop yang cukup power untuk edit sesuatu video tersebut. Malah, capacity size yang berada pada Full HD dengan juga 4K juga amat berbeza. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Full HD ataupun Full High Definition? Ia bermaksud 1080p resolusi image. Ia adalah resolusi yang sama seperti mana video-video Blu-ray yang telah dihasilkan. Kebanyakan daripada video YouTube menghasilkan resolusi Full HD iaitu 1080p. Jika ia berada di bawah daripada Full HD, ia dinamakan sebagai Standard High Definition yang kita ketahui dengan 720 ataupun 720p. Kualitinya lebih turun ataupun lebih rendah daripada 1080p dan kualitinya kita dapat lihat perbezaan yang amat jelas tentang sharpness dan juga color yang akan ditonjolkan. Manakala kalau kita melihat dalam satu spektrum yang di atas daripada Full HD iaitu 4K tersebut yang juga dinamakan sebagai Ultra HD, Ultra High Definition. Dan sudah pasti kalau kita melihat video 4K ataupun Ultra High Definition, ia semestinya lebih jelas, lebih kemas dan lebih cantik daripada Full High Definition. Namun seperti yang saya katakan bahawa saiz file 4K tersebut amat besar yang mana anda memerlukan storage yang cukup besar untuk menyimpan video-video 4K. Bagaimana cara untuk kita mengenal pasti bahawa kamera kita mempunyai kemampuan Full HD ataupun tidak? Anda boleh pergi kepada setting video dan carilah resolusi sebanyak 1920x1080 dan itulah dia setting resolusi Full HD. Di samping kriteria kamera untuk Full HD, ada satu lagi kriteria iaitu frame per second ataupun FPS. Ini menentukan speed bagi setiap frame itu bergerak. Jadi untuk memudahkan anda untuk membuat setting, selepas anda berjumpa dengan 1920 kali dengan 1080 sebagai Full HD, anda set video tersebut kepada 30 fps. 30 fps dengan 60 fps ada perbezaannya yang tersendiri. Bagi saya sentiasa meletakkan bahawa fps saya sebanyak 30 fps. Jika anda hendak tahu tentang apa itu FPS dan bagaimana untuk memahami tentang FPS, anda boleh melakukan research yang lebih mendalam tentang FPS. Dengan setting 1920x1080 dan juga 30 fps, anda juga perlu memastikan bahawa shutter speed itu bersesuaian dengan 30 fps tersebut. Jika anda menetapkan sebanyak 30 fps bagi rakaman video anda perlu menetapkan shutter speed sebanyak 1/60 iaitu double daripada 30. Jika anda menetapkan pula FPS anda adalah 60, anda perlu menetapkan shutter speed sebagai 120. Akibatnya, apabila shutter speed kita laju, video kita akan semakin gelap. Ada beberapa setting-setting lain yang kita perlu usahakan. Jadi, sebagai panduan, anda tetapkan sahaja 30 fps dan juga 60 shutter speed.
Pada masa ini, kamera yang saya gunakan sekarang adalah Fujifilm X-T2. Saya pernah pakai Canon 60D, Nikon D7000 dan juga Nikon D90. Semuanya mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Tapi apa yang saya suka dengan Fujifilm X-T2 ini adalah apabila kita menaikkan ISO, walaupun ISO kita sebanyak 12800, noise yang ada di dalam video dan juga gambar kita sangat-sangat minimum. Jadi kerana itu, saya memilih Fujifilm X-T2. Lensa yang saya gunakan sekarang juga adalah Fujifilm XF 18-55mm. Itu dinamakan sebagai kit lens. Tapi jangan pandang, kit lens Fujifilm walaupun 18-55, aperture-nya adalah sebanyak f2.8. Kualiti yang dihasilkan daripada lens ini hampir sama seperti kualiti lens-lens yang mahal yang berada di luar sana. Bagi saya, kit lens ini sudah cukup untuk saya membuat video YouTube yang cukup sempurna seperti yang saya buat sekarang. Jika anda berminat dan mengetahui tentang Fujifilm X-T2, sila lihat di dalam ruang description yang berada di bawah. Terdapat link untuk anda mengetahui dengan lebih detail apa itu Fujifilm X-T2. Sekarang akan muncul Fujifilm X-T4. Jadi tak perlu kita mengejar kepada teknologi, gunakan apa yang ada supaya kita dapat gunakan dengan cara yang paling baik. Sebagai panduan, untuk kamera, settingnya adalah Full HD, iaitu 1920 kali dengan 1080 dengan menggunakan 30 frame per second ataupun FPS dan juga shutter speed dengan 60 shutter speed, iaitu 1/60. Aperture boleh dijadikan automatic, ISO juga boleh dijadikan automatic dan setting yang lain juga boleh dijadikan automatic dan anda sudah bersedia untuk membuat satu video YouTube. Bagi pengguna smartphone, anda jangan risau, anda boleh menggunakan aplikasi kamera yang sedia ada di dalam kamera anda. Ataupun anda boleh menggunakan aplikasi yang lain, iaitu Open Camera. Open Camera dapat memberikan anda untuk membuat setting seperti di dalam kamera-kamera yang lain. Jadi ia amat berguna untuk anda merakam video menggunakan Open Camera, menggunakan smartphone anda sendiri. Jadi tiada alasan lagi untuk membuat video, segalanya telah tersedia. Saya nak minta kepada anda, tolong type di dalam ruang komen yang berada di bawah, apakah dia kamera ataupun smartphone yang anda gunakan untuk merakam YouTube anda. Sila klik butang subscribe yang berada di bawah untuk anda mendapatkan video-video terkini daripada saya dan juga klik butang loceng iaitu ting-ting untuk anda mendapat video-video terkini dan ia memberi notifikasi kepada anda tentang video-video yang saya hasilkan agar dapat membantu anda membina potensi yang hebat dan berubah 1% setiap hari. Alhamdulillah, saya telah menghasilkan beberapa video-video YouTube yang berada di kiri dan juga kanan saya sekarang. Ini adalah video-video yang saya telah hasilkan bermula daripada peralatan asas yang saya kongsikan dengan anda. Jika anda merasakan bahawa video ini dapat memberi manfaat kepada diri anda dan juga mungkin orang lain yang berada di luar, kawan-kawan dan juga saudara mara, bolehlah anda tekan butang like dan juga butang share agar mereka juga mendapat ilmu seperti mana yang saya kongsikan sekarang. Nantikan video seterusnya yang akan saya hasilkan untuk anda sebagai subscriber saya pada masa yang akan datang. Terima kasih kerana menonton YouTube channel saya, Ahmad Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.